That's my check 1, 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Tapi The number one podcast in Singapore. Saudara, podcast ini diberikan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Extend for Men. Energy, vitality dan juga confidence. Extend berikan tenaga, daya, ketahanan dan juga keyakinan tinggi. Kalau suka dengan Extend, hubungi 62754123. 62754123. Ikuti Facebook dan juga Instagram mereka Extend for Men. Lungsuri laman mereka www.mylaster.com. Right now, it's on to the show. Digi bru, bra, sirora, sha, kama tu gra, pala kama gra, gra. Digi bru, bra, sirora, sha, kama tu gra, pala kama gra, gra. Prima tolle popi, shula kuko topi, hula hula hu, hula 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 hu. Okay. Selamat kembali ke podcast podcast OK Let's Go. Hey, What's up? what's up? Podcast nombor 1 di Singapura. Yeah. Banyak podcast yang lain cuba untuk menjatuhkan kita. Tapi itulah adatnya. You know, that's the shit, you know. Of course, yeah. And at the end of the day, berkenaan dengan stamina, berkenaan dengan semangat, benda ni kau kena love buat benda ni. Ya, betul. Dia bukan macam aku nak cuba buat podcast. Oh, no, bro, no. No, bukan macam itulah. Hari ni vibe kau macam mana ni, Din? Kau macam tengah dangerous mode hari ni. Aku tengah, sebab aku pantang kalau ada artis sebelah. Asal? Contoh gitulah, kalau ada asal. guest dan sebagainya. The vibe is memang luar biasa sekarang ini. Dengan kawan-kawan, of course lah, kekuatan kawan-kawan tu ada. Ya. Dan satu lagi, kekuatan daripada kawan-kawan dari luar negara pun ada. Okay. Not gonna reveal now, but whatever it is, kita akan bersama beliau sebentar saja nanti. Akan tanya banyak soalan. Dan aku rasa boleh relate juga dengan kehidupan kerja kita. Betul. Oh my boleh God. relate. Okay, boleh relate dengan kita bertiga. Sorry Din, nasib baik kau angkat ni elephant. So, sebab tak nampak kan? Aku Dia tak macam nampak kau. dia Aku tak nampak kau. susah nak Aku nak chemistry. berbual dengan siapa? Oh, tak radio Alamak, tak radio. Kau jangan cakap lu, hati lu. Kita kena intro kan. Aku tak boleh. Aku bila dengar sebut radio, aku kena bercakap, bro. Aku nak cakap kagum memang lah kan. Yeah, of Sebab course. satu ketika dahulu kita pernah berkongsi sama berkenaan dengan you know, certain style, certain strategy. Untuk korang yang baru saja saksikan sedikit latar belakang kita bertiga. Kita bertiga dulu pernah bertugas di radio. Ada rancangan masing-masing. Ya, saya. Din di satu radio yang orang kata tu untuk orang tua. Ya. Dia macam betul. Betul. Yeah. Sangat dia displace dia. Lagu-lagu lama weh. Lagu-lagu lama. Okay. Lagu semua kau main. Lauba. Dia macam apa what would be equivalent untuk macam radio lama kat sana? Kalau yes, dia macam Sinar. Macam Sinar. Aku Sinar dulu. Macam Sinar lah. Macam rumah orang tua lah. Ya, lagu kira macam makcik saya nak kasih Saya nak kasih ucapan dekat suami saya yang tengah tidur. Gitulah. Tengah tidur. kita pula di stesen yang sepatutnya memancing anak-anak muda. Tapi anak-anak muda diorang jarang dengar rancangan kita. Aku kasih kau contoh sebab kita jumpa personality kita ni pun dekat satu acara yang baru-baru ni dikeluarkan di Suntec. So waktu tu Mazdo turun. Ribut gila babi. Become a concert man. Aku tak pernah nampak kira anak-anak muda vibing to that song. Tapi aku fikir actually Mazdo ni dah lama. Masa dulu aku kerja kat radio, kita selalu mainkan lagu diorang. Correct. 2015 diorang ada lama gila. Habis aku tengok dulu asal tak viral macam ni. Kau tahu asal orang viral? Kenapa? TikTok lah sial. Of course. TikTok. Dia lagu yang apa tu? Yang lagu lagu apa tu? Lagu apa tu? Jangan marah. That song right yang naikkan dia kan? Yeah, and there's many other songs yang kita dah main. Aku fikir ni asal dia tak viral dulu. Bermaksud what's the indication? Budak-budak muda don't give a fuck about radio anymore, bro. Diorang dengar macam just short snippets dekat TikTok, fucking viral. Itu pun lagu dia pendek, bukan satu lagu panjang kan. And when they come, they are vibing. Aku was thinking, kuasa social media ni dia dah change dia punya game. Of course, bro. Dan sebab itulah datang confidence untuk melakukan OK Let's Go ni. Dan kita laksanakan. Dan dengan volatility pasti akan ada kecaman dan sebagainya. Ini adalah natural. Dan kita bersama dengan salah seorang individu yang telah pun merasai traditional media. Sejak sekian lama dia jadi radio DJ dekat sana. Lepas tu aku tak tahulah, aku apa yang aku dengar dia kena buang. Sabar.
Sabarlah. Lepas tu dia tengah down lah, banyak orang lemparkan tumahan lah. Lepas tu sekarang dia tengah picking back up the pieces sampai tahap main sabun sekarang. Ya. Nanti lah. Kita bersama dengan Syuk Saha di Yeah. dalam studio. Hey bro, what's up OLG? Okay, let's go. Aku tadi Kau macam favorite lu lah, bro. Aku macam nak go pada tempat ni. Setengah jam tunggu baru boleh borak. So ini memang aku look forward sebenarnya dengan Okay Let's Go. Sebab aku pernah tengok korang interview Diva AA. Memang gila bro. Aku nak tanya macam kita ada mixed reaction tau. Okay. Kita pernah kena viral pasal benda tu. Alright. Orang cakap macam isu mempermainkan agama lah. Yep. Capri sampai ambil macam what's up gang ni korang. This what's on the news today. Yes. Dan banyak lagi lah. Dan aku at first macam 50-50 aku fikir macam asal orang okey boleh accept ke tak boleh accept. Sebab kalau orang tengok in its entirety, vibe dia tak macam tu sebenarnya. Betul. Jadi bila kau tengok, apa perasaan kau? Aku okey. Jujur aku cakap aku suka benda-benda macam tu. Aku suka benda yang memang dia buka habis punya. Dan aku setuju OLG adalah podcast number 1 in Singapore. Sebab budak-budak podcast lain kena tengok dia orang pakai jam apa masing-masing. Aku tak pakai jam. Tak adalah. Aku sajalah nak angkat korang. Aku angkat korang. Eli nampak macam hype up sikit lah. Tapi bagi kau sendiri Sorry apa dia? Aku ni YouTube aku masuk kamera ke tak ni? Masuk lah. Ada Ada. tunggu. Aku punya Kau banyak kamera kat kau. Insecure. Kau tak buat benda macam podcast ni, kau tak ada ajak ke? Aku ada sebenarnya hajat. Cuma aku tak ada satu strong team macam korang. Dan satu yang bestnya, serius bro, ini vibe yang aku paling rindu. Setelah setahun setengah macam term ayat kau tadi dibuang. Okay. Dibuang. So memang kau dibuang lah? Kau memang dibuang? Ditamatkan kontrak. Okay. Kita akan sentuh nanti. Okay. Sebenarnya inilah benda yang aku rindu. Datang kerja, datang borak dengan kawan-kawan. Lepas tu kita macam borak happening dengan kawan-kawan. Serius bro, rindu gila aku nak tanya kau, bila kau cakap kau rindu dengan benda ni, kau tengah cari kaki untuk buat benda-benda macam gini. Betul. Bermaksud kau tak ada kawan lah sekarang ni? Ada kawan, tapi kawan yang ada kawan bro, tapi betul-betul lah. Dia tengah dia main lagu tu kan. Okay. Dia main aku buat radio, so aku kena faham ni in dia macam mana. Tak, aku ada kawan-kawan. Cuma aku tak ada kawan-kawan yang into untuk kita sama-sama macam ni buat podcast. Mungkin ini adalah macam langkah kanan aku jumpa korang. Mana tahu kita boleh buat OLG meletup pula kat Malaysia. Mesti bro, pasal kita pun memang nak kena turun KL. Cantik. Lagi. Cari Chan lah kira turun KL. Happening Kerja Abi, aku nak tanya juga macam very interesting. Sebab radio ni dia ada, radio dan juga podcast, aku tengok ia sebagai satu evolusi entertainment audio. Betul. Satu ketiga dahulu, aku jujur aku cakap tentang the evolution of radio dekat sini. Macam mana dahulunya memang ada yang radio lama yang kau cakap, main lagu-lagu lama, gedebak-gedebuk. Habis dia nak cuba buat satu stesen baru yang cater untuk budak-budak muda. Sebab waktu tu Batam ada satu radio dipanggil sebagai Zoo FM. Dia punya konsep macam binatang-binatang lah. It was fucking cool. Radio dekat Batam Dekat Batam. Selalu aku pergi Batam tak sempat dengar radio bro. Aku tahu. Asal kau pergi massage bro. Okay lah, macam ada 2 for 1 special. But aku datang dengan bini aku lah. Sport massage. Ya, aku kira aku cover. Aku masih tengah cover mood lah. So dia pakai curtain. Tapi bila aku sebut Batam tadi, kau memang kuat gelak sah. Sebab aku gembira. Okay. Bila aku pergi sana, gembira ada radio di Batam. So diorang nak macam ni zaman 80-an tau. Zaman 80-an. So nak mengekang kekuatan Radio Batam tu, mereka membuka satu stesen radio untuk budak-budak muda kat sini. Meletup. Memang orang minat gila. Konsep baru. Lepas tu kat Malaysia pun ada buka juga. Betul. Waktu tu era ke apa? Masa dulu Hot FM dulu. Lepas tu lepas Hot FM baru diorang buka satu lagi era. Mula-mula yang meletup Hot FM masa tu ada Faizal FBI kalau korang mendengar. So selepas tu baru ada era, lepas tu baru ada Johan, lepas tu baru era meletup. Kalau kat sana lah. Kalau kat Batam tak tahulah. So bila dah era tu meletup, aku tengok that was the point where kita lihat evolusi. At that point of time, evolusi audio entertainment bertukar kepada generasi pelawak-pelawak. Dia jadi
Radio DJ. Sebab tu meletup dengan program Raja Lawak, Emak Raja Lawak. Habis every radio station was suddenly hiring pelawak-pelawak. And then yang ada chemistry baik. Aku ingat aku minat sangat dengan Johara Pagi Era. Ya, betul. Okey lah, aku gerak lah kalau macam tu. Bukan bergelak bro. Cakap minat aku lah. Itu dulu. Dulu. Lepas tu kau pun masuk. Yes. Kau masuk hot. Minat tak masa Aku tu? minat. Aku minat kau kenapa? Sebab aku memang audio punya orang. Okay. Kau ada suara ni serak-serak. Bila kau Serak-serak bacin gitu lah. Duk, mahal. Tiara menggambar. Bukan menyanyi, berbual. Berbual. Dia macam kalau malam-malam orang kau ada orang masalah, kau boleh layan macam janganlah takut. Janganlah Abang semangat, dekat sini, abang kan payung kau. Macam tu. So aku minat kau punya texture of the voice tu memang ini mahal ni, liquid gold ni kan. Lepas tu kau meletup dekat sana. Habis aku dengar ada sasesu saya waktu tu kita masih lagi DJ. Aku cakap berapa gaji diorang berapa? Okay, aku nak tahu sejujurnya berapa gaji pelawak-pelawak bila diorang. Aku dengar aku dengar khabar sebulan satu tim ataupun seorang boleh dapat RM200,000 sebulan. Betul ke tak betul? Aku rasa team. It's a team. Kalau team memang betul. Sebab Johan, macam contoh Johan. Lepas tu kalau dulu Pak Nil kalau tak salah aku pernah cecah gaji 6 angka. Seorang sebulan 6 angka. Betul. Dan aku rasa memang Johan pegang paling tinggi lah. Sekarang Johan sekarang ni. Dulu masa sebelum ni dia era. So baru-baru ni dengar kata dia pun pindah ke Radio Hot FM. Apa cerita? Aku tak tahu sangat cerita tu. Sebab setahu aku lah, dulu masa dekat era Bosses era, so pindah ke Hot FM. So dia rebrand Hot FM. So aku rasa disebabkan itu dia dah tarik Johan. Dan dekat era pula pagi dia orang dah bawa Nik Nabil kan. Dan aku rasa sebab tu lah. Tapi aku tak suka sangat cerita pasal orang lah. Okay. Aku nak tahu jadi politically correct kan. Aku cuma nak tahu tangga gaji je. So boleh tangga sampai gaji 6, betul. 6 Sampai. Cuma kalau aku tak sampai 6 angka lagi lah. Kau berapa? Masih 10 lah. Masih 10. Berapa? Tapi cukup selesa lah. Cuma tak mampu. Cakap lah berapa. 5 angka Aduh, tinggi. benda nak kena sebut siap lah ni. Okay, range. Masa aku dulu kalau campur semua termasuk iklan pun semua kita buat, capailah juga 50,000 sebulan. Not bad. Macam mana kehidupan sebagai seorang yang membawa pulang? Enjoy lah bro. Apa tanya soalan ni? Kira rumah sebuah. Kira rumah beli bukan sewa. Rumah masa tu ada beli. Lepas tu kebetulan masa tu memang boleh dikatakan masa aku bekerja dengan Hot FM, semua barang-barang di sekelilingku, rumah, kereta, pakaian, kasut, apa semua, skandal. Ya, jujur. Semuanya memang duit hot lah. I see. Dan nampak kan tak Tapi berkat. Kau ada satu time kau peak gila. Kau betul. Dengan ada JKK kau berlakon disebabkan Hot juga. Betul Din. Sebab masa tu sebenarnya Hot ni di bawah satu naungan stesen televisyen. Dia di bawah Media Prima. So kebetulan bila aku diterima masuk dalam Hot, so Media Prima masa tu mula buka mata kau. Sebab aku sebenarnya kalau nak ikut produk keluaran Astro. Tapi sebab Astro ni dia terlampau banyak sangat je artis talent yang kau. Diorang masa tu ada Datuk AC, diorang ada Johan, diorang ada Zizan, diorang ada Nabil. So kita ni macam anak tiri lah lebih kurang. Macam pandang tak pandang lah. Kalau diorang bagi makan nasi lok ayam, mungkin tinggal kita time kulit. Macam tu kan. Business lah. Business lah. Of course lah business. Diorang pun kena buat macam tu. Sebab permintaan orang kan. So masa tu bila aku join satu pertandingan dekat radio, masa tu diorang ada buat satu pertandingan lawak, sketch radio. So aku menang masa tu. Aku partner dengan Bel Ngasri. Kita partner dengan Bel Ngasri, menang. So diorang nak pakai DJ, diorang panggil interview, diterima masuk Hot. Dan start pada tu aku dapat buat ASK, Anugerah Screen. Aku jadi peak dan salah satu program yang paling tinggi kalau tak salah rating kat sana, I Can See Your Voice. I Can See Your Voice Malaysia. Dan sekarang diorang tukar host, alhamdulillah tak best. Ini sakit hati ke apa? Tak ada. Tak ada lah. Kreatif perspektif lah. Bergurau. Kira kau tukar standard apa? Wait kejap, aku nak tahu sebab kita pun media background juga. Berapa harga kau kalau kau host rancangan TV? Kau quote. Dia setiap rancangan tak sama. So paling tinggi lah. Paling tinggi aku paling pernah, sedap lah. Paling sedap I Can See Your Voice lah bro. Berapa tu? Pernah dapat untuk satu season 100,000.
Satu season. Shooting seminggu je. Satu season berapa? Satu season berapa episod? Satu season 13 episod. Satu Kau tak payah je, kira lah. Bro, Kau tak payah satu kira. minggu je bro. Dude, satu minggu macam mana? Dari pagi ke malam kan? Betul. But it's Lepas 100K, radio. Dude, will you do it? 7 days for 100K? Alah, dia buat terkejut pula. Korang punya podcast pun buat lebih banyak daripada tu pun. Tak adalah, ni cuma buat fikir live show, macam Ustaz. satu minggu punya kerja lah. Sebab tu sebenarnya antara yang paling aku sayang bila aku hilang I Can See Your Voice tu lah. Sebab tu adalah yelah, first time aku dapat pegang satu program yang kita orang dapat pecah satu ketika satu episod tu rating tinggi gila. Lepas tu tiba-tiba Rating betul tak betul sebenarnya ni? Rating betul. Rating betul. Kenapa kau macam tak percaya kewibawaan aku je? Bukan. Kenapa? Sebab kalau rating kat sini dia beza. Bila sebut rating kat sini, kau kalau kat YouTube kau tak boleh lie. Memang nampak nombor. Betul. Tapi kalau dekat rumah kau boleh cakap 500,000 penonton. 400,000 penonton. Matrix macam mana kau gunakan? Kalau dekat sana dia orang memang pentingkan rating bro. Dan disebabkan rating jugalah aku dibuang daripada TV semua. Dia orang takut rating orang tak tengok. Serius bro. Betul. Sana memang pentingkan rating. Macam contoh dia orang akan ambil orang yang mungkin lebih popular ke dalam rancangan TV untuk rating berbanding orang yang lebih bagus daripada segi artwork kerja dia. Okay. Itu adalah kebenaran di Malaysia. Tapi walaupun macam mungkin netizen tak berapa setuju dengan hal tu, macam patut kita ketengahkan bakat lebih tinggi, tapi itu hakikat dunia. Ya, correct. Dia tak boleh lari sebab orang yang lebih famous ada kalanya dia punya ROI dia lebih. Yalah. Dia tahu macam nak buat sales dia. Betul. Jadi aku fikir dollars and cents Yeah, lah. of course lah. Kan? So engkau berapa lama untuk radio? Career radio engkau berapa lama? Start tahun 2017. Okay. 2017 lambat sampai lambat. Before this kau start dengan lawak-lawak. Sebenarnya dulu kan? before this aku pernah buat untuk radio tapi bukan main. Maksudnya bukan part time lah. Yes, bukan morning show lah, bukan prime time lah. Pernah buat untuk Era juga, hujung minggu Era. Okay. Lepas tu pernah buat untuk Dato' AC dulu, dia pernah buat satu radio tau. Radio tapi radio internet. Pernah Peace juga Yol FM. Peace Yol FM. Aku pantau lah. Kau nampak bijak antara dia orang. Kau boleh tengok bijak dia. Tak ada. So pernah juga untuk Peace Yol FM. Lepas tu baru masuk dekat Hot. Cuma dekat Hot ni alhamdulillah dapat masuk pagi maksudnya. Dengan 2017 tu lah. 2017. Sebenarnya masa 2019 baru je sign kontrak untuk sampai 2023 renew kontrak. Okay. Alhamdulillah 2020 kena buang. Ui. Alhamdulillah bro kena buang. Tak ada, sebenarnya bukan alhamdulillah. Of course. Jadi aku nak tanya juga macam dari sudut radio ni, kita pun ada banyak cerita juga kan. Waktu kau kat dalam tu kau pernah kena warning tak? Oi, gila bro. How this radio works lah. Sebab kita adalah producer sendiri, kita produce our own show. Tapi Malaysia lain. Malaysia ada team kan. Jadi macam mana kau control dia punya. Betul. Itulah salah satu kekuatan korang yang korang boleh bawa konsep radio ke podcast korang kan. Sebab korang adalah produce juga. Kita penerbit, kita sendiri cakap. Untuk main show, untuk di setiap radio sana, untuk main show macam show pagi, diorang akan ada satu producer. So kita akan pergi kerja, kita follow prep je, show prep dia je. So producer akan pening kepala untuk fikir esok apa konten dia. Bestnya. Yes, senang producer producer yang pening. Idea Syah ni. Producer akan decide. So akan ada seorang producer. Producer dia memang bagus gila lah. Producer memang kena strong. That's why. Mana nak cari producer yang bagus? Aku tengah writing notes ni. Depan kau siap. Kau produce juga. Tak ada bro, benda dah tak ada job, ambil je lah apa-apa. Dude, kau jangan cabar kita weh. Kita akan buat benda ni tau. Boleh lah, kau pun jangan cabar aku boleh buat. Kau pernah ada pengalaman produce juga show? Pernah satu ketika kita orang rebrand. Masa tu ajak keluar. First sebenarnya line up aku bukan aku Syuib Fizi. First line up aku adalah aku ajak Fizi. So masa tu ajak keluar. So tinggal aku, Syuib dan Fizi yang baru. So masa tu kita orang tak ada producer.
Kena cari producer. So kita orang kena produce show kita orang sendiri. Tapi tak lama lah. Lebih kurang seminggu macam tu. So adalah pengalaman sikit-sikit. Tapi okey ke apa kita orang produce, still jadi lah maksudnya. Syuib payment berapa time tu? Korang tak ada macam dia ni payment betul, tinggi, tak sama. Betul. Kalau kau macam tak wobble, tak goyang ke? Aku macam cemburu lah. Goyang juga lah. Tapi kau tahu lah Syuib dapat berapa lah payment? Tak tahu sebab payment memang masing-masing sensitif memang PNC. Cuma yang aku tahu Fizi paling rendah antara kita orang. Bodoh lah. I mean at the end of the day, it's the numbers lah kan. That dictates. Habis okay, so dia akan tolong producekan benda ni. Habis kau datang setakat berbual kat mic je. Betul, setakat berbual. Kerja gitu. Setakat borak. Tapi ada gini. satu malam dia akan hantar dulu awal lah. Maksudnya, contohnya apa dia prep kau? Dia prep lah. Maksudnya contoh kita ada kita punya macam di tengah-tengah kita ada macam contoh teka bunyi, akan ada kontes. Lepas tu kita akan ada contoh sketsa. Kita buat sketsa. Korang layan je. Kita orang layan je. Tapi sketsa yang macam kontes apa semua kita akan rekod awal. Okay. Pembaca berita lain kan? Berita tu kita orang tak membaca berita betul lah. Macam contohnya kita borak-borak macam ni. Contoh semalam ada orang kena ragut apa-apa. So kita borakkan lah contoh hari ni. Bro, kita kena baca berita. Berita di radio disampaikan Zari Ismail. Kita baca berita, kita baca ni, kita buat iklan. Okey, faham. Dan sebab tu korang berhenti radio. Tak jual lah. Radio cerita panjang tu. Panjang. Dekat podcast dah buka dah yang lama punya. Betul. Tapi kat tempat kita orang tak ada baca berita macam tu. Tak ada. Tempat kita orang ada berita tapi pembaca berita yang baca. Maksudnya dia ada timing untuk berita yang betul masuk Kita kena ada pembaca berita lah. Ya, betul. Nak tahu siapa bila? Aku ada suggestion lah. Kau nak cari pembaca berita yang baik untuk kau orang. Siapa? Depan kau. Kau try baca berita. Contoh. Baik. Aku suka kau confident apa. Kau buat suara baca berita sikit. Syuk. Audition. Okey, contohlah kita Gelang Serai semalam. Mana boleh suara? Tak boleh. Kita radio santai bro. Kita sekarang evolusi bro. Aku pergi training berita bro. Okey, sampai sekarang aku tak pas bro. Okey, kalau kau nak berita orang tu kau suruh Din baca lah. Tapi evolusi Evolusi bro. Actually bila dia kasih punchline tadi, sepatutnya kita hit next lagu bro. Itu sama. The punch terus out. Jadi kerja kau datang 4 jam lepas tu belah. Tak juga. Macam yang aku cakap, kita ada rekod sketsa So maksudnya lepas habis 6-10 tu kita rekod lah. Kita rekod sketsa untuk esoknya sketsa. Lepas tu kita orang akan ada kelas English. Tapi kita orang ada kelas English. Kau tahulah orang Malaysia punya English. Kau nak cari English teacher depan kau. Hit lagu. Semua dah ada. Semua dah ada. Bro, since kau tengah cakap pasal English aku cuma nak tahu, nak tanya kenapa English, bahasa Inggeris becomes a joke dekat Malaysia? Dia bukan becomes a joke macam kat tempat kita orang dia tak jadi joke. Sebab tu kita orang sampai ada kelas English. Aku rasa dia sama lah. Sebab contoh kalau kita ambil Mak Idam Mak Idam kan tak berapa fasih bahasa Melayu. So dia punya bahasa Melayu pun akan become a jokes bila dia tersalah lah. Tengok siapa yang berbual lah. Tengok siapa yang berbual lah. Tapi so far bahasa Inggeris aku okay. boleh itu. What the fuck man? Syuk, kau mahal sial Syuk. Aku nampak dollar sign sial. Kau produk-produk yang kau pernah endorse lepas tu dah tak ada lagi sekarang. Berapa banyak produk kau dah pernah endorse? Dan berapa harga? Kau macam minta aku maki dia orang. Ni dulu matang kau. Betul lah bro. Antara produk-produk. Masa aku tengah pick tu aku ada pegang Jekyll juga. Jekyll bayang kau berapa selalu endorse sini baju Jekyll untuk Ramadan saja diorang bagi pun sama juga. Masa tu kita orang aku tak dapat 100k tapi yang Nabil semua dapat. Aku semua dapat 70k je. So ini setahun punya kontrak sebulan untuk Ramadan. Sebulan je Ramadan je bro. Gila barang bro, Ramadan bro. Sebab baju kau XL. That's why tempat baju lebih, kain lebih untuk kau. Tu yang sebab budget. tu aku galakkan orang Malaysia jadi gemuk.
Itu satu. Lagi produk apa lagi? Banyak juga bro yang aku tak ingat. Pernah kita orang masa time Maharaja dapat juga sponsor daripada Alisan pun pernah dapat juga. Alisan apa? Oh yang tu. Alisan dia sport. So far sebenarnya untuk produk endorsement aku rasa aku tak banyak kot. Mungkin sebab rupa lah. Rupa main peranan juga. Rupa main peranan kalau juga. TV lah. Macam mana rupa main peranan? Aku suka dengar benda-benda macam ni sebab rupa kita lebih kurang. Sebab aku datang daripada satu situasi yang mana aku tak dapat banyak job sebab rupa. Betul. Gelap lah, tak tinggi lah, apalah. Dia Zah, ada satu ketika di Malaysia, kalau korang perasan, ada seorang pelakon yang sangat bagus, Amirul Effendi nama dia. Okay. Kalau korang perasan, hitam manis, dia juga ada tembus market Thailand pun, dia ada berlakon market Indonesia. Amirul Effendi. Amirul Effendi. Dia tinggi-tinggi bro. Betul, hitam manis. Berlakon sangat baik. Dia pun pernah menyuarakan benda ni untuk industri kat Malaysia. Sebab industri kat Malaysia dia lebih kurang memang pandang Denny rupa. bagus gila. Bagus gila. Din, kau Google kan? I know this guy. Denny talented gila. Berlakon bagus. Dan dia pun pernah bersuara pasal industri yang mementingkan rupa. Aku nampak dia buat video tu. Dia ada buat live ke apa ada time. Betul je. Betul. Tapi hakikatnya memang majoriti orang-orang kita ni still lah aku suka dengan betul rupa. Betul Zah, still. Sebab kenapa aku cakap orang kita? Sebab situasi dia sama dekat sini. Betul Zah. Sama juga kat sini. Sama lah bro. Untuk traditional media bro. Tapi aku rasa ni jujur aku rasakan pendapat dan juga pola pemikiran sudah pun berubah sebenarnya. Tapi traditional media belum berubah macam social media. Sebab Zah, aku pernah berada dalam satu situasi ini. Aku tak nak bagi tahu company mana. Ada satu syarikat televisyen ni. So masa ketika itu aku baik untuk dengan diorang. So aku boleh lepak-lepak dekat office, dengar diorang borak. So untuk pemilihan pelakon sebenarnya, okay, kita kan ada pitching. So akan ada producer dengan director akan pitching artis mana yang diorang nak. So akan ada satu team sebenarnya yang akan decide, kita orang macam tak nak Dini babe. Dini rupa macam tak boleh jual lah. So boleh tak kalau kita orang nak Dini yang rupa boleh jual, walaupun berlakon macam kayu ni. Dan team tu yang tentukan siapa. Sebab aku jujur aku katakan kalau betul ikut traditional media, orang-orang seperti Ryan Bakery, dia takkan fly, dia takkan consider. Tapi sebab dia meletup kat social media, baru lu orang ambil. Orang-orang macam Lukman Podolski. Betul. Dia viral dekat social media dengan keadaan dia jangan lupa satu lagi nama bro. Siapa? Hakim Stopa. Betul. Betul. Kalau bukan kerana social media, these people will never have a chance to monetize their shit. Of course. And showcase diorang punya talent. Betul. And I feel macam aku rasa the internet is the greatest leveler. Dia bagi peluang nowadays lah. So macam untuk diri kau sendiri, kau actually kau nak cakap boleh orang kata tu leverage on internet, ada bakat dia. Tapi at the same time internet pun in a way kill kau punya career. Satu ketika dahulu. Itu keburukan dan kebaikan lah. Macam kau cakap tadi adalah satu side kebaikan internet, di mana kita boleh curahkan kita punya bakat apa semua untuk orang perasan dekat internet. Dan satu lagi pada akulah yang aku dah rasa keburukan internet ialah kita buka kita punya ruang untuk orang masuk dalam rumah kita, kata kat kita. Itu satu keburukan. Kita tak boleh stop dia untuk dia orang menulis. Kita tak boleh stop dia untuk dia orang bercakap pasal kita. Dan setitik peribadi kita sekarang lagi mudah dibuka bila ada media sosial macam ni. Kita akan sebut berkenaan dengan this sort of things yang telah pun Syuk berkongsi sama. Kita berehat seketika, aku TSL sikit. Hit lagu. Okay, kita hit lagu. Selepas ni sebuah lagu daripada Anwar Zain. Kira macam mana? Rindu bro. Tapi kau berbual macam ni, kira lagu baru masuk. Slow. Hanya di OLG FM. Tiap nama. Kita kembali selepas ni. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Let's go. Lucky number 1. The number 1 podcast in Singapore.